Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Shalih Ar-Rawi rahimahullahu ta'ala, dan ke-19 daripada fardu sembahyang itu memberi salam yang pertama. Jadi masih sambung pada perbahasan rukun sembahyang yang ke-19 daripada 21. Kata dia ke-19 daripada fardu sembahyang itu memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama itu fardu, memberi salam yang kedua hak tu sunat. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Tahrimuha at-takbiru. Tahrim ni asal pada kata sesuatu yang halal sebelum sembahyang menjadi haram dengan sebab takbir dan menjadi halal semula dengan sebab salam. Tu tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sebab apa kita perlu salam? Antara hikmah sebab apa dituntut untuk kita memberi salam ialah sebab kita akan menghadapi bersibuk-sibuk dengan makhluk manusia selepas bersibuk-sibuk dengan Tuhan. Jadi kita bila kita jumpa manusia, perkara pertama yang kita buat ialah beri salam. Maka Assalamualaikum tu awalul kalam, awal-awal perkataan sebelum jumpa dan bercakap dengan manusia. Maka kita pun menghalalkan semula yang haram semasa dalam sembahyang, kita halalkan semula dengan memberi salam. Assalamualaikum. Kemudian salam ni dia kata maka adalah segala syarat, yang ni syarat salam tu seperti syarat pada tahiyat jua, iaitu kena pelihara makhraj huruf lah, kena dululah yang 12 tu. Yang tahiyat tu, yang ada kaitan dengan tahiyat dulu tu. Kena dalam bahasa Arab, lepas tu mestilah qasak, cakap salam tu dan sebagainya. Tiada disyaratkan baginya bagi salam tu tertib. Assalamualaikum tu ikut tertib. Kalau nak sebut Alaikumussalam pun boleh. Boleh tu bukan makna afdal buat. Benda beza. Afdalnya Assalamualaikum lah. Cuma tak syaratnya Assalamualaikum, bahkan boleh Alaikumussalam. Tapi jangan buatlah kalau jadi tu imam. Alaikumussalam. Orang, mana gitu? Kita orang kat belakang tu ada orang aling, ada orang jahil. Kalau orang jahil dengar kan, jadi kecoh lah pula. Alaikumussalam kat mana? Assalamualaikum yang aku tahu. Dan tiada idgham. Tiada idgham. Idgham ni masuk ke huruf lain. Ataupun kita kata kalau idgham kalau dalam bab tahiyat alla ilaha illallah tu.
Dia tidak baca an la ilaha illallah, dia baca alla. Kalau an la ilaha illallah tidak sah. Sama juga Muhammadur Rasulullah. Dur rasulu ada idgham situ. Idgham bila gunnah lah kalau tajwid tu. Bukannya Muhammadun Rasulullah. Kalau buat begitu tidak sah. Di dalam salam tak ada idgham begitu. Kemudian dia kata dan tiada waw ataf di dalamnya dalam salam. Tidak ada waw ataf. Terus assalamualaikum. Bukannya wassalamualaikum. Tak ada benda tu. Syarat-syarat salam ni ada banyak lagi. Syarat-syarat salam ni ada banyak lagi. Kalau kita Hasyiah Al-Bajuri dia sebut 8. Syarat pertama daripada 8 yang disebut tu kita sebutlah. Dia kata mestilah salam assalamualaikum tu alif lam depan. Assalamualaikum bukannya salamun alaikum. Jadi kalau sebut salamun alaikum tidak sah. Lepas tu orang kalau mengaji nahwu dia buat soalan lah. Bukan boleh ganti ke tanwin tu dengan alif lam. Salamun alaikum, tanwin tu, mun tu buang jadi alif lam. Jadi bolehlah kita buat salamun alaikum ganti pada alif lam yang tak ada tu. Jawapannya tak boleh. Dalam bab ni tak boleh lah. Tu. Dalam bab sembahyang ni tak boleh buat begitu. Kena assalamualaikum, tidak memadai salamun alaikum. Tidak memadai salamun alaikum. Beza dalam tahiyat. Kalau tahiyat boleh salamun alaika ya ayuhan nabi. Boleh. Tak perlu sebut alif lam pun tak apa. Tu dalam tahiyat lain. Dalam salam tak boleh buat begitu. Samalah kalau tahiyat salamun alaika boleh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin boleh. Tu tasyahud sahaja. Dalam bab salam tidak boleh. Dalam bab salam tidak boleh. Dalam bab tahiyat boleh. Sebab apa dalam tahiyat boleh? Sebab dalam tahiyat ada hadis sebut begitu. Dalam tahiyat ada hadis sebut tanpa alif lam. Dalam salam tak ada. Itu alasannya. Sebab tidak ada dalil. Begitu juga tidak boleh kita sebut salami alaikum. Salam aku ke atas kalian. Salami alaikum. Tak boleh juga, tidak sah. Begitu juga tidak sah salamullahi alaikum pun tak boleh juga. Salamullahi alaikum. Bahkan kalau dia tahu dan sengaja buat begitu, batal sembahyang. Batal sembahyang. Itu syarat pertama. Syarat yang keduanya, mestilah ada kaf. Assalamualaikum. Aku tu. Kaf tu, dia panggil kaf khitab. Kaf ni kalau terjemah, kamu lah. Kamu. Kata ganti kedua. Mesti kena ada kaf. Maka tak boleh kata assalamualaihi. Tak boleh. Tak sah. Assalamualaihima. Tak sah. Assalamualaihim. Tak sah. Assalamualaiha. Tak sah. Assalamualaihinna. Semua tak sah berlaku. Kena assalamualaika. Kalau tambah mim kum lah. Kaf tu mesti ada. Tidak boleh benda lain. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, mestilah bersambung antara perkataan assalam dengan alaikum. Mestilah bersambung antara perkataan salam dengan alaikum. Tidak boleh dicelahi dengan perkataan yang lain, yang banyak. Tapi kalau perkataan tu dicelahi dengan satu perkataan, sah. Contoh, assalamul hasanu alaikum. Sah. Assalamuttamu alaikum. Assalamul hasanu alaikum. Salam sejahtera yang baik atas kalian. Assalamuttamu alaikum. Salam yang sempurna atas kalian. Tu sah. Bukan suruh buat sah ni. Afdalnya assalamualaikum lah. Andai kata kalau orang buat sah lagi. Tapi kalau lebih daripada satu, tak sah. Kerana tak mencukupi syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, mesti ada mim. Assalamualaikum. Mim belakang kum tu. Tidak bolehlah assalamualaika. Mesti assalamualaikum. Tidak sah assalamualaika. Tak boleh. Ini dalam sembahyang. Bahkan kalau dia sengaja buat dan dia tahu benda tersebut tak betul, dia buat juga, batal sembahyang. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, mesti mualat. Berturut-turut. Assalamu dengan alaikum tu berturut-turut. Tak boleh berhenti. Assalamu, berhenti sekejap. Fikir lama. Alaikum. Tak boleh. Tidak cukup syarat sah salam. Bahkan kalau dia senyap yang lama, ataupun dia senyap dengan qasad nak senyap lama,
Dia senyap sekejap tapi qasad nak senyap lama. Maka hak tu tak sah sembahyang dia, tak sah. Kemudian syarat yang keenam ialah memberi salam itu dalam keadaan menghadap kiblat. Memanglah hadap kiblat. Tak kata hadap kiblat pula. Assalamualaikum mestilah dalam keadaan hadap kiblat dengan dadanya. Adapun muka dia sunat paling kiri dan kanan itulah. Maka tidak boleh dada tu pergi ke arah lain, pergi ke arah selain kiblat, tak boleh. Beza dengan muka. Muka memang sunat untuk salam kali pertama tu toleh kanan, salam kali kedua tu toleh kiri. Salam toleh kedua tu toleh kiri. Okey, maka ulama buat contoh masalah. Ulama buat contoh masalah kalaulah dia tu beri salam pertama tu dia kali kiri. Salam pertama tu dia kali kiri, patut kali kanan dan kali kiri. Adakah salam kedua kena kali kanan ataupun kiri? Jawapannya salam kedua pun kali kiri. Sebab salam pertama khas untuk kanan, salam kedua khas untuk kiri. Jadi salam pertama dia buat toleh ke kiri tu tidak dapat pahala sunat. Salam kedua dia toleh ke kiri sekali lagi itu dapat pahala sunat. Itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, dia memberi salam itu tidak qasad khabar. Tidak qasad bagi tahu orang. Sebab Assalamualaikum tu kan ada Assalamualaikum dalam bahasa Arab ni kalau terjemah Melayu, salam sejahtera kepada engkau. Kalau engkau ni dia panggil peseng cakap dengan orang. Jadi dia tidak qasad untuk cakap dengan orang. Bahkan itu adalah dia qasad untuk menunaikan fardu sembahyang iaitu salam. Assalamualaikum lah. Jangan dia qasad untuk cakap dengan orang. Jangan qasad cakap dengan orang. Kalau qasad cakap dengan orang tak sahlah salam tu. Bahkan cakap ketika sembahyang ketika itu jadi batal pula. Syarat yang terakhir ialah dia tu salam dalam keadaan duduk dalam tasyahud. Duduk dalam tasyahud. Jadi salam tidak boleh dalam keadaan berdiri, mesti dalam keadaan duduk. Tidak sah kalau salam itu berada dalam keadaan berdiri. Habis. Itulah dia punya perbahasan syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah salam. Antaranya bahasa Arab. Kalau orang tu tidak mampu bahasa Arab, dia tak mampu, maka dia boleh terjemah ke bahasa Melayu. Salam sejahtera ke atas kamu. Kalau tak erti bahasa Arab. Tak erti bahasa Arab ni, tak erti sebut. Bukan tak faham. Tak faham tu lain cerita. Yang tak mau faham. Tu. Ni maknanya dia tak boleh sebut kalimah bahasa Arab. Bukannya dia tak faham. Kalau tak boleh sebut, barulah boleh terjemah bahasa lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ke-20 daripada fardu sembahyang itu tertib. Lupa. Salam tu Assalamualaikum tu paling kurang. Assalamualaikum paling kurang. Sempurna sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah disunatkan untuk sebut wabarakatuh? Pandangan mu'tamad tak sunat. Pandangan mu'tamad tidak sunat hatta sembahyang jenazah sekalipun. Hatta sembahyang jenazah sekalipun tidak sunat, kata Syekh Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Sebab ada sebagian ulama mengatakan sunat untuk sebut wabarakatuh pada sembahyang jenazah. Kalau pergi Aceh adalah wabarakatuh. Tu saya terkejut lah. Kalau tu imam. Hari tu pergi Aceh, pergi masjid negeri Aceh, dia ada jenazah lepas main Jumaat. Jadi dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkataan tu. Kita nampak ganji sikit lah. Ada dia sebut lah. Dia tu imam jenis mengaji kau ni. Memang tu imam mengaji pun, tu imam tu guru dah. Tu sekurang-kurangnya Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau untuk sembahyang jenazah pun tidak sunat tambah wabarakatuh. Dan salam tu 2 kali lah. 2 kali, kali kedua tu sunat. Kali pertama tu saja yang wajib. Dan kalau berlaku batas sembahyang ketika mana lepas salam yang pertama, maka haram dia pergi salam yang kedua. Apabila batal lepas salam pertama, perut kentut. Maka dia pergi buat salam kedua, hukum dia haram. Kerana sudah sah sembahyangnya, kalau dia buat salam yang kedua, seolah-olah dia masuk dalam sembahyang semula. Dalam keadaan dia dah sah dalam sembahyang. Saja masuk semula dalam sembahyang. Bukan.
Dia panggil ada kaitan dengan semayang. Dah sah dah semayang dah. Semayang dia tu dah sah dah dengan salam pertama. Sudahlah kalau selesai dah ketuk tu, selesai lah. Tak payah buat salam kedua. Dia pergi buat juga salam kedua. Hukum dia haram kerana ada kaitan dengan sembahyang. Habis. Kemudian yang seterusnya tertib. Iaitu tertib itu mengerjakan segala pekerjaan rukun sembahyang itu dengan berturut-turut. Iaitu lepas berdiri, rokok, lepas rokok, iktidal, sujud. Tu tertib lah tu. Ikut satu-satu. Bukannya sujud dulu, kemudian rokok, kemudian iktidal, kemudian duduk antara dua sujud. Tak betul. Seperti peraturan yang telah tersebut itu. Hak dulu-dulu dah, rukun-rukun tu. Maka jikalau ditinggalkan seorang tertib dengan disahajanya, dengan sengaja, lagi diketahuinya, umpamanya didahulukannya seorang sujud pada rokoknya, daripada rokoknya. Dia sujud dulu kemudian rokok. Atau barang sebagainya, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Kalau buat dengan sengaja, dia tahu pula benda tersebut batal, benda tersebut tak betul, dia pergi buat juga terbalik, maka batal sembahyang dia. Itu kalau dia buat dalam keadaan tahu dan juga buat dalam keadaan sengaja. Dia sujud dulu sebelum rokok. Dia sujud dulu kemudian rokok. Ataupun rokok dulu kemudian baca baca Fatihah. Samalah. Itu semua perkara-perkara yang tak ikut syarat-syarat rukun-rukun sembahyang, iaitu tertib. Adapun kalau dia tak sengaja, tak batal lah. Tapi wajib, bukan wajib, sunat sujud sahwi. Tak sengaja. Patutnya lepas rokok dia tidak dia pergi sujud. Silap. Dia bangun semula kepada iktidal kemudian baru sujud. Dia kena kembali kepada tempat yang dia silap tu, kemudian buat balik dan baru sujud. Kalau tak sengaja tak ada masalah, tapi sunat sujud sahwi. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan ke-21 daripada fardu sembahyang itu mualat. Mualat ni jarang bertemu mualat ni. Maksud mualat dia tulis lagi. Mualat tu di dalam sembahyang sama ada fardu ataupun sunat. Maka erti mualat itu ketiadaan memanjangkan akan rukun yang pendek atau ketiadaan panjang perceraiannya daripada salam seorang pada seseorang yang lupa akan sesuatu rukun di dalam sembahyang. Ada dua. Jadi mualat ni yang dimaksudkan dalam sini apa dia? Mualat utamanya umumlah sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Lepas tu mualat sini makna tidak memanjangkan rukun yang pendek. Memanjangkan rukun pendek batal sembahyang. Memanjangkan rukun pendek ni lagu mana kita sebut itu? Iaitu rukun pendek ni dua saja, iktidal dan duduk antara dua sujud. Yang menjadikan ukuran panjang itu ialah iktidal tu qadar Fatihah, duduk antara dua sujud itu duduk sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu qadar tu. Kalau lebih pada qadar tu batal sembahyang. Lebih qadar tu pula ialah selepas daripada bacaan-bacaan yang warid. Kalau bacaan yang warid daripada Nabi SAW terhadap iktidal tu, panjang bacaan iktidal tu. Tu tak kira lah. Sebab itu bacaan yang disuruh Nabi. Contohlah ada riwayat iktidal tu baca panjang. Maka ketika itu tak dikira batal. Sebab itu disunatkan baca. Kalau dikira batal, jadi bercanggah lah pula. Sunnah Nabi SAW baca hak tu. Tiba-tiba dalam masa yang sama batal sebab rukun dia panjang. Tak kena lah. Jadi rukun yang kira panjang, memanjangkan rukun pendek ni ialah selepas kita baca doa yang warid, kita baca doa sendiri. Start situ dia kira. Qadar Fatihah untuk iktidal, duduk antara dua sujud, itu qadar tasyahud. Qadar tasyahud hak wajib itu. Kemudian, dia kata, mualat betul. Atau ketiadaan panjang perceraiannya perceraian seorang daripada salam seorang pada seseorang yang lupa akan sesuatu rukun dalam sembahyang. Jadi dia ni dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu baru teringat, lah, aku tak rokok rakaat ketiga tadi. Bila tak rokok rakaat ketiga tadi, okey, dia pun buat lagu mana? Dia kena bangun rakaat ketiga, rokok semula. Masuk semula dalam sembahyang. Tak payah buat sembahyang baru lagi sebab dia teringat baru saja. Dan terus rokok rakaat ketiga, buat rokok rakaat tiga, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud semula, naik rakaat keempat dan habiskan sampai ke salam. Tapi kalau lepas salam tu, lama masa. Lama masa tu qada uruf. Dia baru teringat, loh, tak rokok tadi. Habis dah, putus mualak. Kena sembahyang baru. Kena sembahyang baru. Istiqnafus salah. Kena memperbaharui sembahyang. Tak boleh bina ussalah. Tidak boleh untuk sambung sembahyang. Tak boleh. Sebab dah putus mualak. Antara selepas salam dengan teringat hak dia lupa rukun tu. Jadi contoh kalau dia lepas salam tu 10 minit baru teringat. Allah, terlupa tadi rokok. Dia tak bangun lagi. Duduk zikir lah. Dia terlupa lepas 10 minit. Hak tu putus mualak, kena sembahyang semula. Tu dah panjang dah 10 minit tu. Tapi kalau lepas salam, baru astagfirullah 2 kali, baru teringat. Loh, duduk rokok tadi terlupa. Naik semula, rokok. Kemudian habiskan sembahyang sampai salam. Niat masuk semula sembahyang lah. Bila niat masuk semula sembahyang, maka tidak boleh melaksanakan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Sama jugalah kalau dia nak sujud sahwi, dia tu lepas salam-salam, terlupa nak sujud sahwi. Dia pun niat qasad balik, masuk dalam sembahyang dan sujud sahwi. Kemudian salam semula. Tu cara masuk dalam sembahyang. Niat je lah masuk dalam sembahyang tu. Tak payah usolli pun dah. Takbir. Takbir apa? Masuk semula. Masuk semula. Takbir. Rokok. Tidak. Niat masuk sembahyang. Niat masuk semula sembahyang. Masuk semula sembahyang. Sembahyang macam biasa. Rakaat ketiga tadi. Tak payah mula semula. Kalau putus mualak, barulah mula semula. Lama baru teringat. Itu dah batal dah. Kena sembahyang semula. Itu berlaku pada Nabi SAW apabila Nabi SAW terlupa rakaat. Yang kata dia sembahyang 3 rakaat ataupun 2 rakaat saja. Sahabat mari tegur, kenapa sikit ni? Mau lupa ke apa? Aku tak pernah lupa, kata Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW tanya sahabat dia, tadi terkurang rakaat kalau mana? Terkurang rakaat. Maka Nabi SAW terus bangun sembahyang, masuk semula dalam sembahyang dan sembahyang macam biasa dengan sahabat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, ini satu fasal pada menyatakan segala sunat yang di dalam sembahyang. Sunanus salah, sunat dalam sembahyang. Beza dengan salatus sunnah, sembahyang sunat. Iaitu perkara-perkara yang boleh kita buat, sunat kita buat ketika sembahyang sunat, ketika sembahyang fardu. Maka dia kata, bermula sunat di dalam sembahyang itu, iaitu menyebutkan niat itu dengan lidah. Dahulu, yakni sebelum daripada takbiratil ihram. Sebelum kita takbir, kita pun usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu sunat. Kerana apa sunat begitu? Supaya menolong hati dan menolong hati nokta. Supaya menolong hati, yakni menolong hati untuk niat. Tapi kalau dengan sebab talaffuz niat, dia tu melafazkan niat menjadikan dia was-was, maka sunat tinggal. Sunat tinggal. Bahkan lagi. Lah kitab Hasyiah yang Anatul Talibin sebut, kalaulah dia guna mazhab Syafi'i yang mana perlu takbir, perlu niat ketika takbir itu menyebabkan dia was-was, dia boleh taklid mazhab Hanafi yang boleh berniat sebelum masuk sembahyang. Nak mengelakkan was-was hak mangkak tu. Jadi kata dia, itu nak untuk menolong hati habis. Dan sunat menghadirkan niat itu, istihdharun niyah, dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahan sembahyang. Dia panggil istishabun niyah. Istishabun niyah ni start daripada takbir sampai salam, hati kita ada niat sembahyang. Tu sunat buat. Supaya taklah kita ni pergi ke lain hati tu.
Dan sunat mengangkat akan kedua tangan. Sunat mengangkat akan kedua tangan. Kedua tangannya kedua tangan seorang. Sunat mengangkat dua tangan. Dua tangan ni kalau bagi orang yang ada tangan lah. Jadi angkat dua tangan ni angkat apa? Angkat tapak tangan ni. Ni. Angkat ni. Bukan angkat tangan gini. Angkat tangan gini habis itu. Angkat tangan dua tapak tangan ni. Kalau orang yang tak ada tangan, angkat sekadar mampu. Kalau tak ada tangan, angkat sekadar mampu. Kalau sebelah boleh angkat, sebelah tak boleh angkat, maka sunat angkat hak sebelah boleh angkat tu. Hak sebelah tak boleh angkat tu tak angkat. Kalau orang yang mampu saja angkat dua-dua, sunat dua-dua. Dan kalau dia mampu angkat dua-dua, dia pergi angkat satu saja, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Apatah lagi kalau tak angkat dua-dua. Makruh lah. Kalau tak angkat padahal dia mampu, makruh. Kalau angkat satu je, padahal mampu angkat dua-dua, makruh. Makruh tu mana boleh mengurangkan pahala sembahyang. Apa hikmah dia tu angkat tangan? Kenapa kita perlu angkat tangan? Kerana bila kita angkat tangan tu, itu isyarat kepada kita tolak benda dunia di belakang. Isyarat untuk kita tolak benda selain Allah Ta'ala di belakang. Dan sekarang kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu syarat tu hikmah pertama kenapa kita angkat tangan ketika sembahyang. Hikmah yang kedua ialah angkat tangan juga sebagai isyarat kepada terbukanya hijab antara hamba dengan Allah Ta'ala. Sekarang ni kita sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Bila angkat tangan tu isyarat kepada kita sedang membuka hijab antara hamba dengan Allah Ta'ala. Dan ada yang mengatakan bahawasanya antara hikmah yang kita mengangkat tangan ni ialah supaya orang yang pekak bila tengok kita angkat tangan, dia faham dia tengah sembahyang. Kalau orang yang pekak tengok, dia tengah sembahyang tu sebab apa? Dia angkat tangan. Jadi dia boleh faham hak orang tu sedang angkat tangan. Begitu juga sunat untuk menguatkan ataupun kita kata menyebutkan lafaz takbir secara jahar supaya orang yang buta boleh faham kata ada orang sembahyang sebelah dia. Kehadiran orang yang sembahyang tu dia dapat tahu dengan pendengaran. Tu bagi orang yang buta. Kemudian kata dia, kenapa lagi kita angkat tangan? Kenapa kita disunatkan untuk angkat tangan ketika kita sembahyang? Kerana nak membezakan dengan orang kafir. Nak membezakan dengan orang kafir. Nak membezakan ibadat dengan orang kafir. Tu ya. Orang kafir menyembah berhala, kita Allah Ta'ala. Jadi bezanya ialah dengan angkat tangan. Bezanya dengan angkat tangan. Okey, angkat tangan tu dia kata serta permulaan alif takbiratil ihram. Yang ni dalam keadaan kita angkat tu bermula daripada permulaan sebut A. Sebut A tu, Allah tu, A tu, angkat dah. Okey. Ketika bermula daripada huruf alif Allahu Akbar tu. Dan begitu juga bila sebut ra, lepas habis ra, maka kita dah letak tangan di bawah dada tu. Jadi angkat tu Allahu Akbar. Bar tu situ, A tu angkat dah. A tu start angkat dah. Kita kan letak tangan bawah tu. Jadi Allahu Akbar. Gitu Bukannya Allahu Akbar baru angkat tangan. Ataupun angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Tak, dia serentak. Allahu Akbar. Kalaulah jadi Syekh Bajuri dia sebut kata zaman dia tu ada orang angkat tangan sebelum takbir. Ada orang angkat tangan sebelum takbir. Maknanya dia angkat tanpa takbir dulu. Tengah-tengah baru Allahu Akbar. Maka hak tu khilafus sunnah. Dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Dan bahkan dia kata itu berlaku pada orang yang ahlul ilmi. Orang yang belajar. Jadi buat gitu tak tepat manalah. Khilafus sunnah. Jadi mazhab Syafi'i kita ni ikut sunnah. Bukannya punah. Jadi ketika dia angkat tangan tu, dia sebut, dia angkat tangan tu, dia sebut tak? Lagi. Kemudian dia kata, dan sunat,
hendaklah ada kedua tapak tangannya, tangan seorang itu terbuka. Kena buka. Kena buka gini ya. Buka. Bukan gini. Gini nak gimana? Allahu Akbar. Lajak. Tu. Kena buka kena buka tangan sunat. Terbuka dihadapkan tangan tu ke kiblat. Bukan gini pula. Allahu Akbar. Sudah. Allahu Akbar. Bukan? Gitu. Hadap kiblat. Okey. Lepas tu, serta dijarangkannya jari tu, dijarangkannya seorang segala jarinya. Jari seorang tu dengan pertengahan jarang jua. Bukannya jarang lajak gini. Allahu Akbar. Allah. Lajak ni. Ataupun dia rapat tu tak juga. Dia buka sikit. Buka sikit. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu, supaya jadi segala jari orang tersebut menghadap kiblat. Jadi jarang sikit lah. Dia taklah gini, dia taklah rapat sangat. Dia gitu. Jadi jari itu isyaratnya akan pergi ke depan. Ke kiblat tu. Tetapi makruh menutup menutup tangan makruh ketika takbir. Menutup sama ada pakai sarung tangan ke apa ke, tutup dia. Makruh. Ketika mana mampu untuk buka. Melainkan kerana uzur. Uzur tak apalah, dimaafkan. Dan hendaklah ia seorang. Seorang apa tu? Menyetul. Dia kata apa? Membetuli. Membetulkan. Sini menyetulkan. Nyetul kat mana? Membetulkan. Bukannya, kalau kita lah. Membetulkan kedua hujung. Membetul ni makna membetuli. Bukan membetul ni dia correction apa, bukan. Membetulkan ni membetuli. Sejajar. Gitu. Sejajar kedua hujung telinga. Kedua hua gitu. Kedua tapak tangan. Dia macam. Kedua cuping telinga. Ada hua tu. Lebih tu. Kedua cuping telinganya. Okey. Tangan dia itu membetuli dua cuping telinga. Tu pun tak jelas lagi tu, dua cuping telinga tu. Umum sangat. Okey, bila kita takbir, dia sunat parah bahu. Bila parah bahu, hak ni membetuli ni. Ni panggil apa? Cuping telinga. Hak ni membetuli atas ni. Membetuli itu bukan maksudnya kita kena tengok. Bukan. Tak sembahyang lagi. Jadi, dia atas bahu gini. Gini dia panggil kodar-kodarnya. Ni jari kita ni akan membetuli telinga ni. Hak ni, bawah ni akan membetuli sini. Allahu Akbar. Ini sama ada laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa. Semua angkat gini belaka. Tak sampai? Jadi tak sunat lah. Tak dapat sunat tu. Sah tu sah tapi tak dapat pahala sunat lah. Pahala sunatnya mengangkat tangan. Mengangkat tangan kan umum. Mengangkat tangan ke mana? Mengangkat tangan paras bahu. Sekira-kira jari ni akan kena sini, jari ni akan kena sini. Tapi taklah kena sungguh. Jadi gini ya. Okey. Ada setengah pendapat kata kalau perempuan tu kena angkat dekat tahap dada dia. Tapi tu bukan pandangan muktamad. Kalau perempuan sini. Kalau laki sini. Ada setengah pendapat begitu. Tapi pandangan muktamad semua sini. Perempuan ke, laki ke, siapa jantina dia sini. Ada hak laki gini juga. Tu tak tahu pandangan mana. Tak tahulah dia tu berasa perempuan kalau gimana. Allah A'lam. Kemudian dia kata, dan disuruhkannya seorang mengangkatkan kedua tangan seorang tu serta kesudahan takbirnya takbir seorang. Dan disuruhkannya mengangkatkan kedua tapak tangannya tangan seorang serta kesudahan takbirnya takbir seorang. Yalah. Disuruhkan mengangkat kedua tapak tangannya serta kesudahan takbirnya. Bila angkat tu,
Allahu Akbar. Ba tu habis sekali angkat. Bila ba tu sekali habis angkat. Angkat dah habis lah. Allahu Akbar. Bar. Selesai. Dan lagi sunat mengangkatkan kedua tangan seorang tu. Seperti demikian itu tatkala akan rokok. Okey, kita lupa tu benda. Jadi tak ada apa dah. Betul lah. Kemudian takbir juga sunat, angkat tapak tangan tadi seperti demikian itu tatkala akan rokok itu. Tatkala kita rokok itu permulaan mengangkatkan kedua tangan seorang itu tatkala ia seorang berdiri seperti permulaan takbir hingga berbetulan dua tapak tangan seorang dengan kedua bahunya dua bahu seorang. Kemudian tunduklah ia seorang tunduk untuk rokok. Jadi ni takbir untuk rokok juga. Takbir untuk rokok sunat pertamanya takbir Allahu Akbar. Sunat juga angkat tangan. Allahu Akbar. Bar tu dah rokok letak lutut dah. Dah rokok letak lutut dia. Sebab apa? Start daripada angkat takbir sampai kita ke posisi rokok tu, habis takbir dengan bar, awal mula tu Allah tu bila kita angkat tangan supaya kita punya pergerakan tidak kosong daripada zikir. Lepas tu dia kena sertai pergerakan dengan zikir supaya setiap waktu tu kita dipenuhi dengan zikir. Kemudian dia kata takbir untuk rokok pula. Okey, takbir untuk rokok, bila kita nak rokok, jadi kita letak macam ni. Jadi kita pun Allahu Akbar. Bar tu letak lutut dah lah. Dan kita pun dah rokok. Rokok kita dah bahas dah, sama ada sekurang-kurang rokok ataupun rokok yang sempurna. Orang yang mampu rokok dengan sempurna, dia pergi buat sekurang-kurang rokok, kurang pahala. Kurang pahala dia. Tapi sudah sah mayang tu. Jadi, begitu juga sunat angkat tangan ketika mana kita nak i'tidal. Tadi dia sebut. Dia sebut tu. Dan sunat mengangkatkan kedua tapak tangan seorang tatkala i'tidal. Iaitu mengangkatkan kedua tangannya seorang seperti permulaan mengangkatkan kepalanya seorang. Bila diangkat kepala tu, bila angkat kepala daripada rokok tu, terus angkat tangan untuk i'tidal. Ada satu tempat lagi yang sunat untuk angkat tangan, iaitu yang pertamanya ialah, yang seterusnya ialah mengangkat tangan setelah bangkit daripada tasyahud awal. Adapun bangkit daripada duduk istirahah tidak sunat. Tidak sunat. Jadi kalau dia tu duduk istirahah bila itu rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Dia akan duduk sebentar. Dia panggil duduk istirahah. Bila duduk istirahah tidak disunatkan untuk mengangkat tangan, dia pi angkat juga jaga-jaga. Kalau berlaku pergerakan tersebut boleh jadi 3 kali, boleh batal sembahyang. Sebab pergerakan tu pergerakan yang tidak dibenarkan syarak. Yang tak disuruh syarak gerak. Beza kalau sesuatu benda yang syarak suruh, perbuatan itu nampak macam lebih 3 kali ataupun 3 kali, itu tak batal. Contoh takbir raya. Sembahyang raya kita tak baca zikir. Terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Mualak tu turut-turut. Adakah batal? Tak batal. Sebab apa? Sebab syarak suruh takbir 7 kali. Dan sunat lain pula, celah-celah takbir tu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau tak buat, tak batal. Yang jadi batal bila? Yang jadi batal ialah kita pergi takbir pada tempat yang tak disuruh takbir, kita pun buat 3 kali dan ke atas, batal. Batal. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dikatanya sami'allahu liman hamidah. Itu sunat lain pula. Sunat ketika i'tidal. Sekurang-kurangnya sami'allahu liman hamidah. Dan kesudahan i'tidal dikata seorang Rabbana lakal hamd. Bila kita nak bangun tu daripada rakaat tu, sami'allahu liman hamidah. Bila duduk berdiri barulah Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Dua-dua ada riwayat belaka. Rabbana lakal hamdu pun ada, Rabbana walakal hamdu pun ada. Dan ada lagi panjang lagi ada. Mazhab Syafi'i kita kalau tu imam
sami'allahu liman hamidah, makmum pun sunat sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Beza mazhab lain kalau dia tu imam sami'allahu liman hamidah, makmum hanya berdiri rabbana lakal hamd. Kemudian kata musannif, datang kepada kesudahan i'tidal. Mana? Dikatanya rabbana lakal hamdu, datang, yakni datang seseorang tadi kepada kesudahan i'tidal, yakni pada ketika akhir i'tidal, lepas dah berdiri, lepas tangan tu rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i sunat ketika i'tidal lepas tangan, bukannya gini. Lepas rokok tu sami Allahu liman hamidah, tak letak tangan, dia lepas tangan. Ketika kita takbir tadi tu, kita letak tangan. Sebab apa letak tangan? Lupa letak tangan tadi. Jadi kita letak tangan ni sunat dia di bawah dada, di atas pusat. Tu mazhab Syafi'i. Bawah dada, atas pusat. Kemudian sunat pula untuk ke kiri sedikit. Kerana apa? Kerana hati kita ada belah kiri. Dan iman tu berada di dalam hati. Okey. Disunatkan buat begini sebab apa? Tanda kepada kita menjaga iman. Dia kata sebab apa tanda menjaga iman? Kerana sesuatu, kalau kita jaga, kita akan dakak dia. Ni dalam keadaan mendakak ni, menjaga sesuatu. Menjaga apa ni? Menjaga iman. Situ. Jadi kalau untuk i'tidal tak perlu. Untuk i'tidal kita lepaskan tangan saja, tidak perlu untuk tak perlu untuk buat begini. Kemudian dia kata, dan sunat mengangkatkan kedua tapak tangan seorang tak kala bangkit daripada tahiyat yang awal. Ni pun samalah tadi kita sebut. Tahiyat awal ni sama ada tahiyat awal kita atau tahiyat awal imam. Kalau kita semayang seorang, tahiyat awal kita lah. Kalau semayang dengan tu imam rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, kita baru rakaat pertama. Bila dia naik rakaat ketiga, kita baru rakaat kedua. Kita pun sunat angkat tangan sebab ikut imam. Sebab kira imam yang rakaat. Walaupun imam tak angkat tangan sekalipun, sunat makmum angkat tangan. Yang awal, maka apabila apa tu? Selesai. Apabila selesailah ia seorang daripada takbiratul ihram, maka hendaklah dihantarkannya kedua tapak tangannya. Situ pun bahas. Patutlah. Pasal tinggal. Maka apabila selesailah ia seorang daripada takbiratul ihram, maka hendaklah dihantarkannya seorang kedua tapak tangannya seorang dari bawah dadanya dan di atas pusatnya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.